Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat mengadakan satu sesi majlis pengajian dalam talian, yang mana sepatutnya jika diikut kepada jadual asal, majlis kita ini adalah dilangsungkan pada hari Ahad yang lepas, iaitu kita nak mengadakan satu sesi pengajian dalam talian kuliah duha pada jam 10 pagi seperti ini, hadirin dan hadirat. Namun oleh kerana pada minggu yang lepas saya mempunyai urusan yang tidak dapat dielakkan, maka kita menangguhkan majlis pengajian kita adalah pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membicarakan berkenaan dengan mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun suatu program untuk kita ini menyemarakkan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita ini kepada Nabi ini adalah suatu perkara yang dituntut sebenarnya. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dalam tuntutan kepada setiap diri orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, yang mana membawa maksud tidak sempurna keimanan salah seorang kamu sehinggalah aku ini menjadi manusia yang dicintainya melebihi kecintaannya terhadap hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi, melebihi kecintaannya terhadap ayahnya sendiri dan juga anak-anaknya dan juga manusia keseluruhannya. Maknanya kita ini hakikatnya memang dituntut untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan selain daripada itu, selain daripada tuntutan mencintai, kita juga sebenarnya, hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah, kita dituntut untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selain daripada mencintai dan juga selain daripada itu, kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ada anjurannya daripada Al-Quran. Kalau tuntutan mencintai Nabi itu menerusi hadis yang saya bacakan sebentar tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Manakala tuntutan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah terdapat di dalam Al-Quran, iaitu menerusi firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini terdapatnya anjuran untuk fattabi'uni, al-ittiba', iaitu mencintai Nabi dan juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua tuntutan asas kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya disebut sebagai al-mahabbah. Al-mahabbatu iaitu perasaan cinta kepada Nabi, dan yang kedua al-ittiba', iaitu mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua perkara ini adalah dua perkara yang amat penting, al-mahabbatu wal ittiba', al-mahabbah wal ittiba' ataupun al-hubbu wal ittiba'. Kalau kita ikut dari sudut sejarah, hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dari sudut sejarah ada individu yang mana dia ini cinta kepada Nabi, dia sayang kepada Nabi, tapi dia tak ikut Nabi, maka menjadikan dirinya itu adalah tidak mencapai kepada tahapan Muslim dan mukmin yang sebenar. Sebagai contohnya adalah bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib, ayah kepada Sayyiduna Ali ibnu Abi Talib. Kalau kita ikut kepada peribadi Abu Talib ini, hadirin dan hadirat, Abu Talib adalah seorang lelaki yang mana dia sayang Nabi, sangat menyayangi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sayangnya Abu Talib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melebihi sayangnya beliau terhadap anak-anaknya sendiri. Menunjukkan betapa tingginya sayang Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Talib dia ini tidak mengikuti Nabi. Dia tidak mengikuti Nabi. Maka tidak cukup semata sayang, tapi kita sayang Nabi dan kita kena ikut Nabi. Inilah konsep yang paling asas sekali dalam beragama ini. Tak cukup dan tak berpada hanya semata sayang Nabi, tetapi kita mesti ikut kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat contoh Abu Talib yang kita katakan amat menyayangi Nabi ini, tetapi ketika pada akhir hayat dia, ketika dia sedang dalam keadaan sakarat, iaitu menghampiri kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya soalan kepada ataupun berkata kepada Abu Talib. Rasulullah berkata kepada Abu Talib, "Qul ya am kalimatan uhajju laka biha 'indallahi yaumal qiyamah." Katakanlah wahai bapa saudaraku, satu kalimah yang mana jika kamu ucapkan kalimah tersebut, uhajju laka biha 'indallahi yaumal qiyamah, maka aku akan menjadikan saksi ataupun aku akan berhujah di hadapan Allah kelak untuk kamu dengan kalimah tersebut pada hari kiamat kelak. Jadi oleh kerana itu, Nabi pun menyuruhlah Abu Talib untuk mengucapkan kalimah syahadah. Namun Abu Talib meninggal dalam keadaan dia tidak menuturkan kalimah tersebut. Maka jadilah dia mati dalam keadaan tidak beriman dan tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamati Abu Talib." Sesungguhnya manusia yang paling ringan azab seksaannya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib. Jadi menunjukkan di sini Abu Talib dia mati dalam keadaan kufur. Kerana itu dia diazab di akhirat kelak. Dan dia adalah manusia yang paling ringan azab siksaannya, tetapi bukan kerana dia bapa saudara kepada Nabi, tetapi kerana pertolongan, kerana usahanya, kerana pembelaannya terhadap Nabi SAW. Dan disebabkan itulah maka Abu Talib menjadi manusia yang paling ringan azab siksaannya pada hari kiamat kelak. Dan selain daripada itu, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kita katakan bahawasanya ada juga beberapa individu yang mana mereka ini ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam masa yang sama mereka tidak mencintai Nabi. Maknanya dalam zahirnya, secara zahirnya mereka dilihat mengikuti Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila dilihat di sebalik jantung hati mereka itu, di sebalik dada mereka itu, maka dalam hati mereka penuh dengan kebencian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini adalah apa yang ditunjukkan pada pribadi Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Yang mana kita tahu Abdullah bin Ubay ini adalah Ra'sul Munafiqin. Abdullah bin Ubay adalah Ra'sul Munafiqin. Dan kita dapat lihat dalam situasi seperti ini, maka dia tidak cukup semata mencintai Nabi tapi tak ikut Nabi. Tidak cukup semata mengikuti Nabi tapi tidak mencintai Nabi. Tetapi sebagai mukmin yang sejati, kita dituntut untuk mencintai Nabi dan kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada satu perkara asas yang paling penting, adalah bagaimana kita nak cinta Nabi kalau kita tak kenal Nabi. Dan bagaimana kita nak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya kita tidak mengenali baginda. Kalau kita masih ingat semasa kita kecil, ataupun sekiranya kita ini memiliki anak-anak yang masih kecil, maka kita akan berkata kepada anak-anak tersebut, kalau dia keluar rumah, contoh dia dalam usia 10 tahun sebagai contoh, nak keluar pergi bermain di padang, nak keluar pergi berjalan, nak pergi ke kedai sebagai contoh, nak membeli barang, lalu kita pun bagi pesanan kepada anak ni tadi. Kita kata kalau jumpa orang tak kenal, jangan ikut. Contoh. Kalau jumpa orang tak kenal, jangan ikut. Tapi apabila kita dituntut untuk mengikuti Nabi SAW, ini yang kita bangkitkan. Macam mana kita nak ikut Nabi dalam keadaan kita tak kenal Nabi? Dan bagaimana kita nak mencintai Nabi dalam keadaan kita tidak mengenali baginda? Okey, jadi dalam keadaan seperti ini, maka kita katakan bahawasanya dituntut untuk kita mengenali Nabi terlebih dahulu sebelum cinta Nabi. Dituntut mengenali Nabi terlebih dahulu sebelum kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu pada pagi ini, dalam masa lebih kurang 30 ke 40 minit, kerana saya telah online selama dalam 10 ke 15 minit, tetapi saya tengok macam tak ada orang pun penonton. Sepatutnya adalah juga wakil daripada jawatan kuasa masjid ke apa ke, tapi saya tengok saya macam bercakap seorang-seorang. Jadi tak apalah, saya akan teruskan. Bila tak ada orang sangat, saya akan berhentilah. Baik. Jadi oleh kita sambung sedikit lagi perbahasan kita, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, adalah kita nak ceritakan pada pagi ini berkenaan dengan beberapa kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kenali baginda. Beberapa kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita sedikit apa yang saya ambil daripada sebuah kitab yang ditulis oleh Sultanul Ulama Izzuddin Al-Iz Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Yang mana kata Izzuddin Al-Iz Ibnu Abdissalam, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam kitabnya Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah berkenaan dengan beberapa kelebihan-kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, jika kita boleh sebutkan secara asas, Nabi kita ini adalah manusia yang paling afdal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Manusia yang paling utama, yang paling afdal, yang paling terbaik yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan kita tahu bahawasanya di dalam Al-Quran, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68. Surah Al-Qasas ayat yang ke-68, yang mana Allah menyatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan kamu, dia telah menciptakan apa sahaja yang dia mahu dan dia kehendaki,
dan dia pun melakukan pemilihan. Jadi daripada ayat ini, hadirin dan hadirat, terdapat dua sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah khalaqa, menciptakan, dan yang keduanya adalah ikhtara, melakukan pemilihan. Allah cipta dan Allah pilih. Semua selain Allah adalah ciptaan Allah. Dalam erti kata, semua selain Allah adalah makhluk. Dan makhluk ni dia ada beberapa pecahan-pecahan yang utama, dan kita katakan sebagai contohnya, antara kategori makhluk adalah tempat. Allah menciptakan tempat. Tetapi setelah Allah cipta tempat, Allah memilih tempat-tempat yang terbaik. Yang mana dari sudut kelebihannya, suatu tempat itu lebih afdal berbanding tempat yang lain. Jadi Alhamdulillah, setelah 16 minit saya berkuliah, saya baru perasan ada seorang menonton. Saya ucap terima kasih kepada yang sudi hadir. Setelah hampir 20 minit saya memulakan kuliah, baru ada yang saya tengok seorang keluar. Jadi jazakumullahu khairan kepada yang hadir. Saya tak dapat lihat nama siapa, tapi Alhamdulillah. Tidak saya bercakap 15 minit seorang-seorang sahaja. Yang ni pun dah hilang dah seorang ni. Tapi tak apalah. Baik. Jadi kita katakan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berbalik kepada isu tadi, Allah ciptakan tempat dan Allah memilih tempat-tempat yang mempunyai kelebihan yang tertentu mengatasi tempat-tempat yang lain. Sebagai contoh, kita katakan antara tempat yang afdal, yang paling berkat dan mulia di atas muka bumi ini adalah dua tanah haram. Dua tanah haram ini adalah Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, kerana padanya terdapatnya dua masjid yang disifatkan sebagai masjid paling suci di atas muka bumi ini. Jadi ada tempat-tempat yang Allah lebih muliakan berbanding tempat-tempat yang lain. Sebab itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini adalah lebih baik sebanyak 1000 kali ganda salat berbanding masjid-masjid selain daripadanya, illal masjidil haram, kecuali masjidil haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali masjidil haram. Maknanya masjidil haram melebihi fadilatnya sebanyak 100,000 kali ganda. Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebanyak 1000 kali ganda. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan yang mana Allah, setelah Allah ciptakan tempat, Allah memilih beberapa tempat tertentu untuk lebih mulia berbanding tempat-tempat yang lain. Begitu juga Allah ciptakan masa. Masa ni dia ada beberapa peringkat, ada bulan, ada hari, ada minggu, ada tahun. Jadi kita dapat lihat bahawasanya setiap masa tu ada masa-masa yang lebih dimuliakan di sisi Allah. Ini kerana Allah cipta dan Allah pilih. Setelah daripada itu, Allah sebagai contohnya, dalam seminggu Allah memilih hari Jumaat sebagai hari yang paling afdal dalam seminggu. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa'akthiru fihi minas salati alai." Sesungguhnya hari yang paling afdal ataupun sesungguhnya antara hari yang paling afdal buat kamu adalah hari Jumaat. Maka perbanyakkanlah berselawat pada hari Jumaat ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat.
Dan selain daripada Allah menciptakan tempat dan Allah menciptakan masa, Allah juga menciptakan manusia. Dan setelah Allah menciptakan manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala pun memilih dari kalangan manusia ni manusia-manusia yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan terbaik, mengatasi sebahagian yang lain dari kalangan manusia. Iaitu Allah menciptakan manusia dan Allah memilih para nabi dari kalangan manusia. Dan para nabi ini pula jumlahnya sebanyak 124,000 orang. Kemudian dilakukan lagi pemilihan menjadi rasul. Dilakukan pemilihan menjadi rasul. Saya ucap ahlan wa sahlan kepada Puan Siti Hajar atau Saudari Siti Hajar kerana menonton. Setelah hampir 25 minit saya berkuliah, ini orang pertama yang saya nampak keluar namanya untuk hadir menonton. Jadi alhamdulillah. Saya sambung sedikit. Setelah daripada Allah cipta manusia, Allah memilih manusia-manusia yang terbaik. Allah memilih manusia-manusia yang terbaik. Allah menciptakan para nabi, dan para nabi seramai 124,000 orang. Dan kemudiannya adalah Allah memilih dari kalangan para nabi itu para rasul, seramai 300 lebih rasul. Dan 300 lebih rasul ni pula kerana diambil dan dipilih dari kalangan para nabi. Seperti yang kita maklum bahawasanya semua nabi itu ataupun semua rasul itu adalah nabi, namun bukanlah semua nabi itu menjadi rasul. Baik. Dan daripada 300 lebih rasul tu yang direkam kisah mereka di dalam Al-Quran adalah seramai 25 orang rasul. Daripada Adam hinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 25 orang rasul ini, ada rasul-rasul yang disifatkan sebagai rasul ulul azmi, iaitu rasul yang mempunyai cabaran dan tentangan yang lebih kuat, dan juga merupakan rasul-rasul yang paling afdal, iaitu Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada 5 orang Rasul ulul azmi ni yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya inilah yang menjadi petunjuk bahawasanya fadilat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertamanya baginda merupakan seafdal-afdal manusia yang diciptakan, dan kemudiannya seafdal manusia yang Allah Subhanahu wa taala memilih. Allah pilih manusia ini yang terbaik untuk diciptakan. Jadi afdalun nas yang diciptakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fadilat yang pertama. Yang keduanya, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, adalah Nabi kita ini disifatkan sebagai Sayyidu waladi Adam. Nabi adalah ketua dan penghulu bagi seluruh anak Adam. Nabi adalah ketua dan penghulu bagi keseluruhan anak Adam. Dan ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda menyatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ni adalah ketua dan penghulu bagi seluruh anak Adam, dan itu bukanlah suatu kemegahan dan kebanggaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukanlah suatu kebanggaan dan kemegahan. Kalau kita nak lihat apakah makna sayyid? Apakah makna sayyid? Sayyid ni maknanya adalah manittasafa bisifatil aliyah. Seseorang yang bersifat dengan ciri-ciri yang tinggi, yang terpuji, yang baik, yang mulia. Itulah sayyid. Jadi Rasulullah ni, baginda menyatakan baginda adalah sayyidu waladi Adam, ketua bagi seluruh anak Adam. Maknanya ketua bagi seluruh manusia di dunia ini.
Dan kata para ulama, apabila baginda merupakan ketua bagi seluruh umat manusia, seluruh anak Adam di dunia, maka sudah pastilah secara automatiknya Nabi merupakan ketua bagi mereka juga pada hari akhirat kelak, iaitu di akhirat kelak. Maknanya bukan semata Nabi ketua di dunia, tapi Nabi kita SAW juga adalah ketua di akhirat. Itu kelebihan Nabi kita yang kedua. Yang ketiganya, kelebihan Nabi kita Muhammad SAW ni adalah ketika Allah memanggil dan menyebut nama Nabi. Allah memanggil dan menyebut nama Nabi. Allah memanggil Nabi dengan gelaran, dengan sifat dan ciri kedudukan yang paling tinggi sekali, iaitu sebagai seorang Rasul dan sebagai seorang Nabi. Allah tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dengan seruan ya Muhammad. Tidak ada. Kalau tuan-tuan melihat di dalam Al-Quran yang mempunyai 114 surah, yang mempunyai 6236 ayat, yang mempunyai 30 juzuk, maka kita tidak akan mendapati bahawasanya adanya seruan dan panggilan ya Muhammad tu. Tidak ada seruan dan panggilan ya Muhammad. Tetapi Allah hanya memanggil Nabi di dalam Al-Quran dengan panggilan hormat dan tinggi, iaitu ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, dan juga seruan dan panggilan ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Jadi berbeza situasinya dengan apabila Allah memanggil para Nabi dan Rasul yang lain. Allah panggil para Nabi dan Rasul yang lain dengan nama, bukan dengan Rasul, bukannya dengan jawatan mereka, tidak, tapi dengan nama. Sebagai contoh, Allah kata ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, duduklah kamu dan isterimu di dalam syurga. Allah kata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim, sesungguhnya kau telah membenarkan mimpi Tuhanmu kepada kamu. Allah kata kepada Nabi Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, wahai Isa, sesungguhnya aku telah mewafatkan kamu dan aku angkat kamu menuju ke arahku. Kemudian Allah kata kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Allah kata kepada Nabi Nuh, ya Nuh ihbit bisalam, wahai Nuh, naiklah ke atas bahtera ini dengan penuh selamat. Ya Zakaria inna nubashiruka, wahai Zakaria, kami telah memberikan khabar gembira kepada kamu dengan kelahiran anakmu Yahya. Jadi di sini memberikan gambaran kepada kita hadirin dan hadirat bahawasanya nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, Allah hanya memanggil mereka itu dengan nama. Allah hanya memanggil mereka itu dengan nama. Dengan nama. Kemudiannya, inilah yang menggambarkan ciri keistimewaan Nabi kita apabila baginda diseru dan dipanggil dengan ya ayyuhar rasul dan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul dan ya ayyuhan nabi. Baik. Yang keempat adalah hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian, adalah berkenaan dengan kelebihan Rasulullah ini. Apabila semua amalan saleh yang dilakukan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam, amalan saleh yang dilakukan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam, pahalanya akan berterusan mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya berterusan mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita salat dan Rasulullah telah wafat, maka pahala salat kita juga turut diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita berpuasa, pahala puasa kita akan turut mengalir kepada Rasulullah. Sekiranya kita ini membaca Al-Quran, menunaikan zakat, bersedekah, melakukan ibadah itu dan ini,
maka pahalanya mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya tidak lain tidak bukan adalah kerana semua amalan tersebut Rasulullah lah yang mengajarkan amalan itu. Dasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalannya melainkan daripada 3 sudut. Terputus amal ni maknanya terputuslah pahalanya. Maknanya bila dia dah mati, dia tak boleh beramal, dan bila dia tak boleh beramal, dia tak dapat pahala lagi. Namun Nabi kata illa min salas, melainkan daripada 3 amalan. Yang pertamanya adalah waladun salih yad'ulah wal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiganya adalah sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir. Jadi kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dalu ala khairin kafa'ili, orang yang menunjukkan jalan ke arah kebaikan, dia mendapat ganjaran pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi kita tengoklah salat kita, Nabi yang kata sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Dalam bab haji, Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku ibadat haji kamu. Jadi semua amal soleh ni Nabi yang ajarkan. Jadi bila Nabi ajar, kita amalkan, kita lakukan, maka Nabi akan dapat pahala walaupun Nabi dah meninggal. Jadi kalau kita nak setiap amalan kita ini menyampaikan pahala kepada Nabi, maka pastikan kita ini beramal dengan petunjuk atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita beramal dengan ajaran yang Nabi tidak ajar, maka sudah pasti amalan tu tak mendatangkan pahala kepada Nabi, kerana Nabi tak ajar. Tapi kalau kita beramal dengan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka mengalir pahala kepada Rasulullah. Dan yang terakhirnya, hadirin dan hadirat, adalah kelebihan Nabi kita ini. Kalau nak dibandingkan dengan Rasul dan Nabi-Nabi yang lain, kesemua mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu semuanya telah tiada, telah hancur, telah binasa. Namun kalau kita lihat kepada mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran, adalah mukjizat yang kekal berbaki sehingga hari kiamat. Jadi oleh kerana itu, kalau kita sentiasa bahas tentang kecintaan terhadap Nabi, mengikut petunjuk dan sunnah Nabi, maka jangan sesekali kita mengabaikan Al-Quran daripada kehidupan seharian kita. Biarlah perbahasan kita ini berkenaan dengan Nabi, akhirnya menatijahkan kita ni untuk membaca Al-Quran. Dan bukan sekadar membaca, menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan junjungan dalam kehidupan kita ini. Mengamalkan intipati Al-Quran, memahami apa yang kita baca, tadabbur Al-Quran. Jadi apabila kita ini beramal, tadabbur, menghayati Al-Quran, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Itulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Kita kena ingat, Nabi yang menjaga Al-Quran. Nabi yang apabila Quran turun, cepat-cepat Nabi nak membaca dan menyebutnya kerana khawatir lupa. Nabi yang menyampaikan Al-Quran kepada kita ini. Nabi yang mengajar Al-Quran. Jadi kalau kita bicara berkenaan dengan Maulidur Rasul ataupun semarak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kita ini untuk sentiasa melazimi Al-Quran. Kembalilah kita ni untuk sentiasa melazimi Al-Quran. Jadi saya rasa cukup sekadar itu, dan saya apabila melihat kepada jumlah penonton yang hadir pun, saya rasa tidak ingin untuk meneruskan perbahasan dan pengajian kita pada pagi ini. Jadi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.